Kembali bersama cerita di sebalik berita. Tadi kita singkapkan kisah di sebalik proses vaksinasi yang dibantu kini oleh klinik swasta. Tapi vaksinasi adalah hanya satu komponen untuk kita kembali kepada kehidupan normal. Antaranya adalah PKP yang kita perlu lalui sekarang dan juga pelbagai pembaharuan ataupun pengubahsuaian pada rutin kehidupan kita. Antara yang terbesar adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR yang kini menjadi isu yang agak mencabar bagi ramai pelajar, murid, ibu bapa dan juga guru. Tapi ia sesuatu yang perlu kita lakukan. PDPR bermula pertengahan bulan ini, 13 dan 14 Jun dan dijadualkan untuk berlangsung selama kira-kira sebulan, 25 hari. Masih lagi belum ada pencerahan berkenaan dengan sama ada ia akan dilanjutkan walaupun mungkin ia akan dilanjutkan. Sampai bila kita perlu melalui tempoh PDPR ini. Tapi satu hari ia akan berakhir. Walau bagaimanapun, apapun keadaannya, lumrah ibu bapa adalah mereka risaukan anak mereka. Walaupun keadaan di luar sana mungkin nampak terkawal, vaksinasi dah tinggi satu hari nanti atau sebagainya. Jadi, apa yang terjadi selepas ini berkenaan dengan vaksinasi dan status penularan COVID-19? Bersediakah ibu bapa untuk kembali hantar anak mereka ke sekolah? Bagi sesetengah ibu bapa mungkin jawapan itu mudah. Tapi bagi setengah yang lain mungkin ia lebih sukar daripada yang kita dengar. Walaupun keadaan mungkin lebih baik, tapi mereka tetap akan risaukan anak-anak mereka. Ini kisah yang jarang kita ungkapkan di sebalik segala berita PDPR yang kami sering bawakan. Dilema ibu bapa. Abdul Hadi Awang, Wakil Asra Awani Kedah ada menyelami isu ini di Kedah dan Hadi juga ada mengutip tinjauan dan pendapat, malah mendapatkan pendapat daripada seorang ibu tunggal yang berada di sana. Okey Hadi, kita mula dengan soalan yang paling besar. PDPR, bersediakah ibu bapa untuk hantar anak ke sekolah apabila tiba masanya nanti? Okey Luqman, terima kasih Luqman di studio dan seperti dimaklumkan saya hari ini membuat tinjauan di sekitar Langkawi ini bagi mendapatkan respon ibu bapa adakah bersedia jika PDPR ditamatkan dan sekolah dibuka dalam masa segera. Tapi dalam masa yang sama kita nak melihat tadi saya ada menemui seorang ibu tunggal yang mana membesarkan 3 orang anak, seorang berusia 16 tahun, seorang berusia 13 tahun dan seorang berusia 11 tahun. Dan pekerjaannya adalah berniaga di kawasan rehat dan rawat di Temonyong ini. Dan sudah pastinya beliau menjelaskan bahawa kesan PDPR itu sendiri agak besar buatnya. Memandangkan beliau maklumkan kepada saya bahawa satu telefon bimbit terpaksa dikongsikan bukan saja beliau, malah dengan 3 anak yang lain. Jika pagi ada kelas anak yang sulung, terpaksa berkejaran ke kedai ini untuk memberi telefon bimbit itu kepada anak keduanya untuk memasuki PDPR itu sendiri. Dan tamat pula anak kedua terpaksa memberikan telefon bimbit itu kepada anak ketiga beliau. Dan sudah pastinya ianya satu cabaran besar buat beliau. Dan saya difahamkan sebentar tadi ada ujian melibatkan 2 anaknya dalam waktu yang serentak dan terpaksa meminjam telefon bimbit kawan anaknya itu untuk melakukan proses ujian itu sendiri. Dan bersama saya kita bersama Kak Aziza ataupun kita kenali sebagai Kak Aziza. Boleh Kak ceritakan mengenai cabaran PDPR itu sendiri dalam kalangan ibu bapa seperti terutama ibu tunggal seperti Kak sendiri Kak? Okey. Untuk PDPR yang paling terkesan adalah time lockdown yang 3.0. Kalau 1.0 tu kita tak berapa nak berasa sangat. Tapi bila lockdown PKP dalam time PDPR ni, dalam situasi sekarang ni, bagi saya pihak ibu tunggal situasi saya terpaksa berkongsi satu handset untuk bukan kata 3 tapi 4 termasuk diri saya sebab saya berniaga. Dan berniaga saya pun kena kumpul untuk customer saya COD. Macam anak saya berumur tingkatan 4 ni, tingkatan 4 ni dia banyak online. Yang adik pula banyak kuis melibatkan handset, melibatkan pemakaian satu sejak gadget yang ada dekat sini. Jadi kesan dia tu amat mendalam bagi pihak saya sebagai ibu tunggal kepada yang status saya ni hanya berniaga kecil-kecilan. Kita kata bukan tak mampu, tetapi kita fikir kalau saya membeli sebiji lagi handset untuk anak, kemungkinan sekatan makanan untuk saya dengan keluarga seminggu atau 2 minggu terpaksa dikurangkan disebabkan kos yang satu lagi kita pergi ke telefon bimbit. Okey. Sebab apa? Sebab benda ni kalau kita tak buat PDPR pun
pembelajaran anak akan tersekat dan anak punya pemikiran pun akan tersekat. Okey Kak, jika kita melihat mengenai faktor ekonomi itu sendiri Kak, kewajaran anak-anak dihantar ke sekolah itu Kak sendiri. Macam kita lihat di Langkawi, 80% bergantung pada industri pelancongan. Apabila ditutup sektor pelancongan itu sendiri Kak, dan pastinya akak sendiri jelas pelancong tidak datang ke Langkawi dan tidak ada orang di kedai, dan pastinya akak melihat kewajaran itu sendiri untuk sekolah itu dibuka dalam masa terdekat. Menangkan bila sekolah itu dibuka akak memerlukan kos untuk membeli pakaian anak yang baru. Sudah pastinya baju-baju lama ada yang tidak muat dan sebagainya, dan juga kos untuk membeli bekalan makanan di sekolah dan sebagainya. Sudah pasti banyak kos yang akan dikeluarkan, terutama melibatkan sekolah. Dan dalam masa sama kita juga memikirkan mengenai penularan dalam kalangan pelajar sekolah itu sendiri Kak. Kewajaran akak berfikir, kewajaran akak melihat bagaimana memungkinkan anak-anak ini bolehkah dihantar ke sekolah dalam masa dekat Kak? Bagi saya, bagi pihak saya melihat okey, dalam satu sekolah kita kata satu kelas tu dia mempunyai pelajar 30 orang. Satu cikgu dalam murid 30 orang. Sedangkan kita ni yang ibu duk bela anak untuk 3 orang dalam situasi satu rumah, kita tak boleh kawal. Apalagi dengan pelajar yang 30 orang. Adakah SOP tu pelajar-pelajar akan ikut? Memang cikgu akan tiap-tiap hari maklumkan kepada murid untuk mengikuti SOP yang ada. Tetapi tak sama dengan bila kita nak mengajar 1:30, kita akan kadang-kadang terlupa dengan SOP tersebut. Jadi sebagai macam saya sendiri, saya belum divaksin. Saya tak dapat lagi vaksin yang sepatutnya saya dapat, saya tak dapat lagi. Jadi budak-budak yang umur bawah 18 tahun memang tak ada vaksin. So kewajaran untuk membuka sekolah ni saya nampak macam 50-50. Dia macam dia lebih kepada masalah yang akan datang kemudian hari. Kita tak tahu, kemungkinan akan ada kluster sekolah. Kalau kata PDPR dekat rumah, dia ada kebaikan dan ada keburukan. Macam tu. Okey Luqman, itu tadi antara sedikit sebanyak yang saya lihat menjawab sedikit soalan Luqman yang tanyakan tadi Luqman. Okey Hadi, saya mahu Hadi sampaikan soalan kepada dia. Sebagai seorang ibu tunggal yang perlu melalui cabaran PDPR untuk 3 orang anak dan 1 telefon ini, dan juga sebagai peniaga penjaja yang banyak juga terkesan kerana Langkawi itu banyak perniagaannya berharap kepada kedatangan pelancong asing. Dua-dua aspek ini, perniagaan pendapatan dan juga PDPR dari segi gadget dan sebagainya, apa harapan beliau kepada kerajaan untuk menambah baik dan meringankan beban yang dihadapi oleh golongan-golongan seperti dia sekarang? Okey Luqman, disebutkan mengenaan kesan terhadap peniaga ini. Akak ini tadi memberitahu saya paling sikit beliau pernah dapat sehari keuntungan adalah RM10 saja, dan paling banyak dianggarkan sekitar RM80 hingga RM100. Itu yang paling banyak dalam masa sehari, tapi jumlah itu perlu dipotong sewa kedai dan sebagainya. Itu memungkinkan beliau amat terkesan dengan apa yang berlaku ketika ini dan bercakap mengenai harapan akak ini. Dan akak, jika kita boleh ceritakan apa harapan terutama kepada pihak kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dalam membantu kumpulan-kumpulan waris yang turut senasib dengan akak ni, bukan saja dalam segi ekonomi terkesan, tapi dalam segi nak memastikan kualiti pembelajaran anak-anak itu sendiri berada bukan saja pada tahap terbaik, tapi pada tahap yang lebih baik berbanding ketika pembelajaran secara fizikal itu sendiri. Memandangkan PDPR ketika ini akan dilanjutkan lagi berapa minggu dan kita tidak pasti berapa lama tempoh PDPR ini akan berlangsung, Kak. Bagi saya, dia serta-serta dari kementerian, seperti Kementerian Pendidikan. Kalau kata nak lanjutkan PDPR ni, ada baiknya kalau dinaik taraf. Kita naik taraf. Tengok kalau kata telefon atau gadget yang kita nak beri kepada pelajar tu adalah gadget yang boleh guna pakai untuk jangka masa yang lama. Sebab PDPR ni kita tak tahu sampai bila waktu dia. Dan kalau dengar kata pun nak bagi kepada laptop kepada pelajar, jangan hanya tengok kepada pelajar yang memasuki untuk peperiksaan yang tinggi, tetapi pelajar yang di bawah ni tak dapat. Kalau boleh naik tarafkan benda tu. Lepas tu ekonomi, kita dekat Pulau Langkawi ni, kita hanya memerlukan orang luar datang ke tempat kita, dekat situ taraf ekonomi kita akan naik. Tetapi kalau kata masih lockdown, orang luar tak boleh naik masuk ke Langkawi ni, ekonomi kami takut lama. Dan sepatutnya
pegawai-pegawai atau mana-mana pihak yang terlibat dekat Langkawi ni lebih celik, lebih tengok tang mana yang patut diberi bantuan sewajarnya. Okey Lukman, itu antara harapan yang disuarakan Kak Liza. Manakala beliau sendiri memang terkesan dengan apa yang berlaku ketika ini. Bukan sahaja dari segi faktor ekonomi, pendapatan RM15 ke RM80 sehari itu adalah memang jumlah yang sangat kecil. Tapi anak-anak berkongsi satu telefon bilik saja itu menambah lagi penderitaan Kak Liza ini sendiri dalam meneruskan kehidupan harian Lukman. Hadi, secara ringkas, seminit, boleh minta sampaikan soalan saya kepada saudara Azliza. Ramai yang macam beliau melalui keadaan yang sama, ibu maupun ibu tunggal ataupun ibu biasa, ibu tak tunggal, perlu berdepan dengan cabaran untuk memastikan anak menjalankan PDPR dengan baik. Malah ada yang senasib dengan beliau juga, peniaga yang terkesan pendapatan. Apa pesanan beliau kepada golongan-golongan yang senasib di luar sana, golongan di luar sana? Apa mesej beliau kepada wanita-wanita di luar sana? Akak, saya sebenarnya membawa soalan ni daripada rakan tugas saya di studio akak. Apa pesanan akak sebenarnya kepada golongan senasib dengan akak dalam meneruskan kehidupan selepas ini? Mungkin kita tahu sekarang kita suka, mungkin lepas ini mungkin keadaan akan bertambah sukan dan sebagainya. Apa pesanan akak kepada kumpulan senasib dengan akak ataupun yang lebih teruk daripada akak, yang apa akak hadapi ketika ni akak? Bagi saya, satu yang pesanan saya, jangan give up, jangan putus asa. Kita tahu ke depan tu, kita tak tahu lagi apa lagi akan ada dekat depan hadapan kita. Yang penting kita tawakal, kita sabar. Macam Kak berniaga, Kak tahu hari tersebut, Kak tak tahu lagi berapa jualan Kak pada hari tersebut. Adakah makan Kak lepas dah untuk hari ini dengan esok. Tapi Kak tawakal. Kak ajar anak-anak Kak tawakal. Macam mana kita nak usaha? Kita usaha juga dari sedaya upaya yang mungkin. Bantuan yang kita terima tu kita gunakan sebaik mungkin untuk meneruskan kehidupan kita yang akan datang. Itu Lukman, antara sedikit pesanan akak kepada kumpulan yang senasib dengannya, dan juga mungkin ada yang lebih lagi teruk daripada beliau. Dan saya rasa itu saja Lukman. Baik, Hadi, terima kasih. Sampaikan salam dan terima kasih saya kepada Azliza Ahmad juga yang menceritakan kisah yang sangat menarik. Di sebalik segala berita ada kisahnya, ada ceritanya. Cerita kadang-kadang di sebalik berita jauh lebih menarik. Dan dalam cerita, kami akan sentiasa membawakan kepada anda sebaik mungkin cerita-cerita yang menarik daripada rakyat di seluruh negara. Di sebalik berita-berita mutakhir, tajuk-tajuk berita yang kami bawakan di laman web dan juga di saluran 501. Itu saja untuk cerita untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Salam hormat. Kita jumpa lagi.